kita teruskan? Boleh teruskan? Boleh, oke. Baik, kita sambung terus kepada rukun Islam. Oke, kita masuk tajuk berkenaan dengan rukun Islam. Rukun Islam. Yang ini kita pergi cepatlah, insyaAllah. Sebab dia tak perlu perbahasan yang panjang. Tadi rukun iman perlu perbahasan panjang. Walaupun setengah orang mungkin dia buat rukun iman tu dia reka-reka saja. Tapi pada kami tak boleh. Jadi iman ni benda yang betul-betul kita kena pegang betul-betul. Kena betul-betul kukuh. Supaya bila ibadah yang kita buat tu, kita buat betul-betul ikhlas. Bukan kerana duit kah, bukan kerana pangkat kah, bukan begitu. Kita buat tu memang lillahi ta'ala. Ada upah kah, tak ada upah kah, itu belakang cerita. Begitu. Baik, okey dia. Abang. Tengok tu, safety dah tu. Okey, baik. Kita tengok berkenaan dengan rukun Islam. Ni adik-adik sama-sama buka kertas kita tu. Rukun Islam ni ada 5. Bila kita sebut rukun Islam, seseorang itu disebut sebagai beragama Islam apabila dia sudah mengucap 2 kalimah syahadat di Islam. Tapi kalau dia hanya baru rasa dalam hati, contoh dia mengaku dalam hati Allah betul Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi, tapi dia belum sebut lagi pada lidah dia, adakah dia sudah dikira Islam? Belum. Dia kena mengucap dulu. Dia kena sebut, baru dikira sudah Islam. Dan kalimah syahadah ni sangat mudah. Sangat mudah. Semua bahasa seperti mana kami sebut tadi. Ada orang dia tak pandai baca Al-Quran pun, tetapi ataupun dia tak faham pun isi Al-Quran, tetapi bila kita ajar elok-elok, boleh tak dia baca? Boleh. Walau tak faham, walaupun tidak faham. Okey, baik. Maka mengucap 2 kalimah syahadah ni ialah rukun Islam. Apa kalimahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kami tulis di situ. Kalau slide tu dekat buku kita tu tengah, yang tengah-tengah sini tu. Yang tengah bawah. Itu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat di waktu siang dan malam. Ini tadi pun ada kami sebut berkenaan dengan mendirikan solat di waktu siang dan juga malam. Ada solat subuh, ada solat zuhur, ada solat asar, ada solat maghrib, ada solat isya. Kelima-lima solat ini tadi kita mesti buat. Kelima-lima tadi mesti kita bikin. Cuma kalau yang perempuan, yang bini-bini kan, yang perempuan, yang ibu-ibu, apabila datangnya darah tersebut, maka dia tak boleh dah solat. Tetapi itu pun perlu dia faham juga berkenaan dengan hukum hakam tajuk darah itu, supaya dia tidak keliru mana satu yang darah haid, mana satu yang bukan haid. Memang darah itu keluar, tapi hukumnya berbeza. Jadi perbezaan. Yang ketiga ialah membayar zakat. Ini bagi yang mampu. Yang mampu ni dikira macam mana? Kalau di Sabah ni kami tak berapa pasti. Cuma kalau di sebelah Labuan, siapa yang ada harta simpanan 20,000 atau lebih, 20,000 ke atas, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau di Sabah kami tak pasti, kami kena semak balik lah. Kalau di Labuan, siapa yang ada harta 20,000 disimpan, yang disimpan 20,000 dan lebih, maka dia kena keluar zakat. Zakat dia berapa banyak? Zakat dia tu 2,5%. Bukan suku, tapi kecil lagi dari suku.
Kalau katalah harta tu kita contoh buat nilai 1,000, berapa nilai zakat daripada berapa kita kena bayar dari 1,000? Bukan 200 setengah, tetapi 25 ringgit. Kalau dari 20,000 kita kena bayar ni setahun, bukan bulan ya. Bayaran setahun itu 500 ringgit setahun. 500 ringgit setahun bahagi 12 bulan, lebih kurang 45 ringgit saja sebulan. Itulah yang wajib. Mungkin pendapatan bulanan 1,000, mungkin pendapatan bulanan 2,000, tapi yang wajib bayar dalam 1 bulan itu 45 ringgit sahaja. Sedikit ke banyak? Sedikit. Kalau nisbah pada harta itu, itu pun bagi yang ada harta 20,000 dan ke atas. Kalau bawah 20,000 tak wajib. Contoh dia ada simpan sedikit, katalah dalam bank, dalam mana-mana, contoh jumlah semua 5,000 saja. Wajib tak bayar zakat? Tak wajib. Dia tak wajib bayar zakat. Sebab tu zakat ni bukan kerana susah. Zakat ni kerana susah. Cuma itu buat zakat harta. Zakat ni ada dua. Tadi yang kami cerita tadi tu zakat harta. Satu lagi dia panggil zakat fitrah. Zakat fitrah ni yang setiap bulan Ramadan, bulan puasa kita bayar. Kalau di sini bayar berapa ringgit satu orang? 7 kan? Sabah 7, sama jadi dengan 8. Sabah 7, baik. Jadi 7 ringgit kita bayar untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak. Katalah kita isteri anak 3 orang, jadi 5 orang. Betul kan tidak? Masuk saja bulan Ramadan, masuk saja bulan puasa, zakat fitrah kita kena bayar berapa banyak? 35 ringgit sahaja. 7 kali 5, 35 contoh kan. Kalau mungkin anak dia ramai sikit lagi, mungkin lebih daripada tu 50, mungkin ada sampai 50 ringgit. Tetapi kami nak cerita di sini, adakah zakat di benda yang susah? Senang. Tapi susah orang mau bayar. Kenapa? Sayang. Sebab sayang. Padahal kalau dia keluarkan sikit tu, dia akan dapat lebih banyak. Sebab tu jangan tak bayar, mesti bayar. Kita kena disiplin. Disiplin dia macam mana? Mungkin majoriti sini tak nak sampai tahap kena bayar zakat harta. Mungkin beberapa orang sajalah. Tapi majoriti dia dan semua kita tak kisahlah mampu ke, orang biasa-biasa ke, dia kena bayar tak zakat fitrah dalam bulan Ramadan ini kena bayar. Untuk diri dia, untuk isteri dia, untuk anak-anak dia yang dalam kandungan dia. Jadi dia kena bayar. Berapa banyak dia kena bayar? Jadi darab saja 7. Kalau paling banyak lah, kalau kata contoh anak ramai 9-10 orang contoh, ya? Mungkin sampai dalam 90-100 ringgit. Jadi dari awal ni kita kumpul. Dari awal kita kumpul. Ini belum masuk bulan Ramadan lagi kan? Yang rasa susah tu, bila musim tu masuk bulan Ramadan, musim tu mau bayar, itu yang susah. Sebab kita kena keluar banyak terus. Ya aku keluar ni kan, ni nak kena beli, campus nak kena beli, contohlah kan? Minyak lagi dan sebagainya lagi nak buat, nak mestikan ada duit tu nak bayar. Kalau tak jalan kereta tak bergerak, contoh, ataupun motor tak bergerak, contoh kan? Kita rasa susah, sebab apa? Sayang. Tapi sayang cara yang salah. Sayang cara betul bagaimana? Aku kena keluarkan juga zakat ni. Tujuan dia apa? Sayang diri aku dan keluarga aku di akhirat nanti. Itu kita kena pegang. Karena betul-betul sayang yang betul ialah sayang dunia dan akhirat. Bukan sekadar dunia saja. Kalau aku bayar ni kan apa akan aku makan, itu masalah tu. Rezeki itu ada sebenarnya. Cumanya bila kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, bayar zakat, maka rezeki itu lebih luas lagi. Rezeki ini bukan mesti duit. Kita bangkit pagi tadi, kita cari mata masih bernyawa, dapat datang sekarang ni. Rezeki dah tu. Setiap nafas yang masuk, yang keluar, rezeki dah. Rezeki. Tadi kita makan minum 2 kali sudah kan? Itu lagi rezeki. Sekarang ni yang bau ni, yang tengah bau sekarang ni. Bau tak? Bau
dua kali rezeki. Rezeki dah tu, rezeki. Baru nampak lagi dah terasa sudah kan terasa lapar. Contoh, itu rezeki. Pastilah ada bau makanan, ada dapat makan banyak ataupun sedikit saja. Betul ke tidak? Tapi cuba kita betul-betul faham. Rezeki yang betul-betul milik kita, ini diri kita sendiri. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang masuk dalam perut. Ada orang masuk mulut, keluar balik. Rezeki dia tak? Tidak. Contoh dia tengah-tengah makan, terserah kau keluar. Rezeki dia tak tu? Tidak. Yang betul-betul rezeki ialah yang masuk ke dalam perut. Itu rezeki kita. Daripada banyak kita punya duit dan sebagainya, kita bekerja macam-macam kan, dapat upah, simpan itu sebagainya. Yang betul-betul rezeki yang masuk dalam badan kita adalah yang kita punya. Ada pun yang lain daripada duit yang kita dapat, bukan yang banyak yang bagi itu, bukan kita punya. Hakikatnya bukan kita punya. Sebab tu kita kena keluarkan sedikit untuk bayar zakat. Sebab kenapa zakat tu? Sebagai tanda syukur kita atas rezeki yang banyak Allah Taala bagi pada kita. Tanda syukur sebenarnya. Syukur salah satu cara dia kita sebut alhamdulillah, betul. Tapi banyak lagi cara lain, antaranya apa? Bila dibagi rezeki pada kita, kita infakkan jalan yang itu. Aku mampu Ustaz, kalau datang ke masjid 1 minggu aku bawa RM1 saja solat Jumaat, itu masuk dalam tabung. Bagus. Yang aku mampu 10 sen saja Ustaz, yang ada di tabung. Bagus. Walaupun 10 sen, tapi mungkin pahala dia itu RM700. Siapa yang tahu? Dia punya nilai dia tu. Tapi janganlah masuk 10 sen. Tak bergerak lah majlis syahadah kita ni. Lapis lah sikit. Begitu. Kan? Sangat ke 10 sen dia buat. Betul. Ni kami cerita ni ibarat ya, perumpamaan. Kadang-kadang ada orang bila lalu tabung tu, dia sedekah juga. Sedekah senyum. Senyum kan sedekah. Dia pun sedekah senyum. Tabung tu dia tak mau senyum. Tabung tu mengusir. Boleh faham kan? Baik. Itu maksudnya tu. Mau duit kita. Okey. Jadi bayar tak? Kemudian yang keempat ialah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini wajib bagi yang mampu berpuasa. Kalau orang sakit, kalau sini kalau sakit terletak tu pakai apa? Tempat di lapan pakai apa? Sama juga kan? Faham kan apa dia? Kita dah kemarin dulu. Kalau dah kemarin apa tu, itu tak bagi puasa. Panik kepala sikit, demam sikit-sikit, kan? Sakit paru sikit-sikit, kenapa puasa tak? Puasa. Kenapa? Yang memang tak wajib puasa ni contoh apa? Kalau dia berpuasa, sakit dia makin tahu. Contoh. Tapi jangan buat alasan. Ni kami buat contoh saja. Orang yang kencing manis, yang sampai tahap kena cucuk ubat insulin dia pakai, karena dia kena cucuk dengan dia setiap pagi dia kena cucuk. Pagi sekali, petang sekali, ada sampai malam sekali. Ada yang tempat dia tu khas. Kadang-kadang penuh sudah, tangan semua penuh sudah tempat nak cucuk masuk ubat. Dia taruhnya dia punya kencing manis. Orang yang jenis kencing manis ni, yang taruh macam tu bukan sikit yang taruh lagi sampai kena cucuk tu. Kalau makan ubat tu okey lagi, ini yang kena cucuk. Itu terus dapat kencing manis ni. Dia ni waktu sahur, dia sahur, dia puasa dulu. Tapi mungkin jam 10, jam 11 sekarang dia dah mula gigit. Kalau tahap macam tu, dia dah mula lama, masuk macam paling sudah. Contoh kan? Jadi dia kena cucuk ubat. Nak cucuk ubat, dia kena makan. Kalau tak, ubat dia nanti akan ditarik api badan yang gigit. Jam malam boleh periksa, boleh pergi hospital lagi. Jadi dia kena ada makan sikit. Dan karena dia terpaksa
makan. Kalau dia ni sakit maka minta walaupun tak puasa. Sebab kalau dia masih teruskan puasa, lagi teruk dia punya kesihatan. Tapi rasa kami sini sehat-sehat kan. Hari-hari bawa pun banyak bukit, turun sungai dan sebagainya. Sehat-sehat insya-Allah. Sakit kaki kami ni rasa macam balik lah kalau berlaku sini. Ada juga yang ada. Ada juga kan. Tapi sangat-sangat boleh kira lah kan. Baik. Ataupun lemah jantung, tinggi darah. Tinggi darah. Ada sampai satu tahap dia rasa sakit sangat. Sebab apa? Tak makan ke sahur tadi lupa makan, tak sempat makan. Contoh sahur tak sempat makan. Jadi bila jam 10 sore tu dia rasa macam sudah. Bapak sakit belakang, gigi-gigi badannya, mobilnya kan. Kalau tahap begitu dia faham ya. Aku mungkin takut kena serangan juga. Serangan jantung kan, lagi masalah. Kita terpaksa makan obat, terpaksa makan nasi sikit. Itu baru boleh tak puasa. Ini apa ni? Makan mana boleh? Demam kau hari ni bang, demam macam mana? Rasa-rasa tak juga panas. Suam-suam saya rasakan lebih kurang. Kalau cek suhu itu baru 38 lebih kurang, 37.5 lebih kurang. Kalau scan sudah kalah. Baru sikit saja demam. Tak apa, aku tak puasa. Sakit perut, kenapa tak sakit perut? Mantap, angin listrik kali. Ya, padahal tak listrik pun. Dia buat alasan itu tak boleh. Itu dalam buat puasa. Kena puasa. Kemudian kalau tak puasa apa nak buat? Ataupun terbatal dan sebagainya. Macam mana nak buat? Kena ganti. Kena ganti semua. Ganti bila? Contoh bulan puasa hari itu, terutama yang ibu-ibu. Mungkin masa dia datang haid, turun darah, dia tak boleh puasa. Salat tak boleh, puasa pun tak boleh. Habis macam mana dia nak buat? Dia kena ingat berapa lama darah itu keluar. Kata 7 hari. Contoh seminggu 7 hari kan? Jadi bila habis bulan Ramadan, masuk hari raya, lepas hari raya tu dia kena ganti yang 7 hari itu. Secepat mungkin, bukan mesti berturut-turut, secepat mungkin. Dia ada masa 11 bulan untuk ganti. Bermula dari bulan Syawal sampai bulan Syakban tahun depan. Jadi dia ada 11 bulan sebelum masuk Ramadan yang baru lah. Ada 11 bulan untuk ganti 7 hari. Takkan tak boleh, boleh sebenarnya. Tapi dia kena cari masa. Dia kena disiplin. Kalau dapat lagi, habis saja hari raya 1 Syawal, besok tu terus ganti. Itu betul-betul. Jadi kita takkan jadi terlupa, kita takkan jadi lalai. Ini akhirat lah, besok lah, minggu depan lah, bulan depan lah, dah lah setahun depan lah. Itu tak boleh tu. Kena ganti segala. Mana yang ada turun darah gelah ibu. Kalau yang melahirkan anak nifas dia panggil. Kan darah keluar selepas dan melahirkan anak tu. Kalau ada setengah orang panggil pantang, darah pantang tu. Kan ada yang 40 hari, ada yang 50 hari. Jadi sepanjang musim itu kita tak dapat puasa. Contoh, lahirkan anak 30 Syakban. Besok tu 1 Ramadan sudah. Kan? Jadi darah dah keluar. Sebulan tu masuk sampai hari raya lagi masih dalam pantang. Contohnya masih lagi dalam darah. Jadi 30 hari itu tak puasa. Kena ganti tak ibu-ibu? Ibu-ibu kena ganti tak? Kena ganti. 30 hari itu kena ganti. Tapi ganti dia macam mana? Semampu yang kita boleh. Kalau kita disiplin boleh buat 30 hari terus. Tak tanpa stop lah. Tak ada stop. Macam mana bulan Ramadan, macam itu juga lah bulan yang aku puasa 30 hari itu. Boleh. Tak ada masalah. Tapi tak mampu apa Aku boleh dalam 1 minggu 2 hari. Contoh, dia ganti kan 1 minggu 2 hari, 1 minggu 2 hari. 1 bulan dia dapat berapa hari? 8 hari. Berapa bulan diperlukan untuk habis? 8 darab 4, 32. 4 bulan habis. Kalau 1 minggu 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Disiplin. 4 bulan saja. Kalau 1 minggu 1 hari, 1 bulan dapat 4 hari. Nak cukupkan 30 hari, 8 bulan. Jadi 8 bulan selesai. Jadi masuk Ramadan tahun depan, hutang tahun lepas selesai sudah. Macam tu. Boleh faham ibu-ibu? Tapi kena disiplin. Ini kita kira matematik boleh. Kira nombor dia memang boleh. Tapi nak buat, yang general syaitan turun,
Yang komander dia turun, kan? Yang 3 paku semua turun. Dia punya hasutan dia, macam-macam. Jangan kau puasa, hari ini kan ada makan puasa. Kamatan hari ini jangan puasa. Contoh, memang macam-macam jenis ujian datang. Padahal bukannya hari-hari pun puasa tu, betul tak tidak? Untuk gantinya lah, cerita ganti ni tadi. Bukan hari-hari pun. Seminggu contoh disiplin, seminggu sehari deh. Seminggu sehari. Tapi susahnya ya Allah. Itu yang kita kena minta kepada Allah. Minta bantuan. Doa banyak-banyak. Ya Allah, bantu aku. Aku nampak ibadah ni, bantu. Itu kita kena minta. Yang terakhir sekali rukun Islam ialah menunaikan haji bagi yang mampu. Ini dah berlalu dah musim haji hari itu. Adakah dalam kalangan jemaah kita yang dah pernah pergi? Belum lagi ya? Tapi akan datang insya-Allah. Umrah ada juga. Umrah ada satu. Haji belum lagi lah. Belum. Saya apa aja di sana. Yang penting belum dimakan kan? Kena usaha. Cara bagaimana nak usaha? Kita daftar sudah tabung haji, itu usaha. Simpan duit. Contoh kita dapat upah sebagainya kan? Bulan-bulan kita mampu masuk dekat dalam akaun tabung haji itu berapa? Contoh RM50, RM100 atas akaun kita ataupun akaun kita punya isteri dan anak sekali lah. Baik, kita masuk akaun, daftar akaun sekurang-kurang RM20 saja. Nah, buka akaun tu RM20 saja sekarang. Kita simpan, bulan-bulan kita simpan. Malaysia kita cukup RM10,000 boleh pergi sudah, tapi tak tahu lagi dah. Sebab dia ada kuota dia, ada punya turn, ada giliran dia. Tapi yang penting kita kan usaha. Jangan tak menyimpan langsung, itu tak boleh. Kena menyimpan. Ustaz, aku menyimpan juga puasa. Sebulan RM1. Umur tu 50 sudah. Rasa-rasa sampat kamu pergi haji ni Ustaz. Mudah-mudahan sampai. Ini kami cerita kisah yang berlaku pada pakcik kami sendiri. Pakcik kami ni, dia tak pernah ada akaun tabung haji. Maksud dia belum daftar lagi. Dia satu hari itu, dia pergi kursus haji. Tapi belum ada akaun lagi. Dia masuk dalam kursus saja lah, dengar-dengar. Penceramah tu bagi tahu, bukalah dulu akaun. Mudah-mudahan kita sempat pergi. Kalau tak pun, bila kita dah ada simpanan, di akhirat nanti ditanya, kenapa kau tak bikin haji? Sebab duit tak cukup. Sebab apa lagi? Tidak berkesempatan, tidak berkemampuan. Dan betul dia tanya, takkah kau usaha? Aku usaha sudah simpan, tapi tak sampai. Contoh, ada jawapan kita boleh jawab. Jangan kosong. Ni dia tanya, kenapa tak pergi haji? Belum sampai seru. Jangan. Mana boleh jawab macam tu? Kan? Susah kita nanti. Okey. Jadi penceramah tu beritahu kepada pakcik kami, bukalah. Tahu pada semua lah, jadi pakcik kami pun dengar. Buka akaun. Dia pun buka akaun. Tidak disangka-sangka, dia hanya disiplin simpan 1 bulan 100 saja. Kalau setahun berapa dia boleh simpan? RM1,200. 2 tahun dia simpan baru RM2,400. Tabung haji punya syarat sekurang-kurang RM10,000 baru boleh pergi. Jadi dia baru simpan RM2,400. Lebih kurang lah. Langsam-langsam mungkin ada lebih-lebih sikit sampai RM3,000 lah lebih kurang. Allah Ta'ala takdirkan memang rezeki ni. Ada orang tajir. Adalah komprak-komprakan orang kaya kan. Tajir. Dia ni, pakcik kami ni dilantik jadi ketua kampung di tempat kami lah. Di kawasan taman dia ketua kampung. Musim itu ada tanjaan ketua-ketua kampung yang dipilih boleh pergi menunaikan haji. Maknanya dalam satu daerah tu bukan semua ketua kampung. Mungkin 5 orang dia dipilih masa tu. Sehingga kami sama Datuk Najib masa tu lah, masa dia jadi Perdana Menteri. Ada tanjaan tu, ada yang tajam. Jadi nama dia tercalon. Dia bagi tahu pada tabung haji,
Sebab bila dah ada tawaran offer tu, dia kena jawab dalam masa 3 hari. Dia nak pergi atau tidak? 3 hari saja. Dapat surat hari ni, kena reply balik semula dalam masa 3 hari. Kena report ke macam mana lah, beritahu pada tamu haji, setuju atau tidak tawaran tu tadi. 3 hari itu dia fikir, nak terima atau tidak. Nak terima, duit dana tamu haji tak cukup lagi, baru 3,000, lebih kurang. Kalau tolak, tak tentu lagi tawaran ni boleh dapat. Bukan sana. Jadi dia pun terima tawakal. Bila terima, rupanya satu sen pun tak keluar. Ditaja free. Jadi duit dia 3,000 dalam tu, dia jadi belanja di sana. Tambang ke hotel ke apa ke, semua sudah kena sapuk. Semua sudah kena bayar. Siapa tahu? Itu rezeki. Betul? Jadi kena usaha dulu. Usaha dulu. Hasil kita tak tahu. Siapa yang nampak besok dia hidup lagi? Tak ada siapa pun tahu, betul ke tidak? Tapi kita kena usaha tak untuk besok. Kena usaha, kena rancang. Besok aku mau pergi mana, mau buat apa, sebagainya, betul ke tidak? Tapi siapa yang pasti besok memang dia akan hidup? Tak tahu lagi. Kami pun tak tahu besok kami hidup. Rancang sudah, kita malam ni di Kota Blut. Dan besok program di sana. Rancang pun dah. Tapi kalau takdir Allah Ta'ala, di sinilah kami mati. Kami minta tolong uruskanlah jenazah kami. Itu kami minta datang. Tapi takdir Allah. Memang kita rancang, tapi adakah pasti kita boleh dapat? Belum tentu. Tapi kita kena usaha rancang. Kita kena usaha untuk itu. Sama dalam bab haji ini. Memang dia sebut menunaikan haji bagi yang mampu. Aku mampu, tak wajib lagi. Mana boleh? Kena usaha, kena cuba, kena buat. Boleh nampak kan? Itu maksud. Itu yang maksud bagi yang mampu tu. Dia kena buat, kena cipta, kena usaha sifat, kena cuba bagi mampu. Begitu. Ada orang duit juta-juta, jutawan, nama pun jutawan, duitnya juta-juta lah mana? Bukan juta rupiah. Juta rupiah, duit kita ni baru berapa ringgit? Contoh kan, 1 juta duit kita berapa? 100 kan? Kan 300, lebih kurang lah. Lebih kurang, 1 juta. Memang bunyi juta, tapi bila tukar dalam duit Malaysia kita 300 ya. Contoh kan? Baik. Ni jutawan betul. Kaya. Macam-macam aset ada. Tanah berpuluh-puluh hektar, beratus-ratus hektar. Tapi kalau dia tak usaha untuk nak pergi ibadah haji, memang tak akan dapat. Walaupun duit dia banyak. Sebab itu tak semesti duit banyak kira mampu. Ada orang tak ada duit pun, tapi kerana keinginan dia besar, Allah Ta'ala izinkan dia jadi tetamu dia. Sebab yang jadi tetamu Allah ni bukan senang. Kita nak pergi ke Makkah Baitullah ni, yang memang terpilih saja yang dapat pergi. Jadi kita doa dan kita usaha supaya kita jadi yang terpilih. Ini kami bagi tahu sama-sama lah, kita berkongsi. Baik, terus yang ini sedih, tadi kita dah baca. Yang ini ada satu perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita dipanggil murtad, keluar daripada Islam. Pertama, kalau kita berkeyakinan dengan i'tiqad yang sesat. Macam mana i'tiqad sesat ni? Kita kata pokok tu ada kuasa, kita kata busuk tu ada kuasa, kita kata ni ada kuasa, itu ada kuasa. Selain daripada Allah, itu tak boleh. Itu pegangan i'tiqad yang salah. Jangan kita berpegang begitu. Tidak ada yang ada kuasa melainkan Allah Ta'ala saja. Dia saja yang ada kuasa menentukan, menetapkan, menghidupkan, mematikan, menjadikan, menghancur, memusnahkan. Allah Ta'ala saja. Selain daripada itu tak boleh. Bukti-bukti. Sebagai bukti ini kita asal sikit akal kita. Contoh. Kalau dah ada orang kata busuk yang ni ada penunggu, ada kuasa dia, kita cuba tapuk-tapuk busuk tu, boleh tak busuk tu bangun tampar kita balik? Siapa pernah jumpa? Tak pernah betul? Ada gangguan nanti terbesar. Itu bukan busuk, tetapi itu ialah jin yang tinggal dalam busuk.
Dia cuba nak menyesatkan kita. Cara dia menakut-nakutkan kita. Itu kawasan itu jangan kau lepas, tu bantu itu. Kadang ada penunggunya tu. Walaupun dia mungkin dia tinggal situ rumah dia, tapi kenapa kita perlu takut sampai tahap itu? Tapi jangan terlalu berani juga. Nah itu cari penyakit yang ada tu. Tak ada penyakit, cari penyakit. Jangan cari pasal. Saya pergi, oi aku berani lah. Jangan itu. Kita sama-sama menghormati. Dia pun ada alam dia, kita ada alam kita. Kita tak ganggu dia, dan dia pun jangan ganggu kita. Tapi kalau berlaku juga kita tak ganggu dia, dia ganggu kita, maka boleh tak kita berlawan dengan dia? Boleh. Cara bagaimana? Ayat Al-Quran dipanggil ruqyah. Kita baca ayat Quran. Kalau bahasa kampung panggil jampi serapah. Tapi jampi serapah ni jangan yang imam tanah memerkuti hati yang itu. Piramli. Itu piramli. Sebenarnya itu piramli menyindir tu dalam filem tu. Sepatutnya kita baca ayat Quran. Apa ayat yang kita hafal? Ada yang awal tadi kami beritahu. Kita kena amal apa yang kita ada. Contoh aku amal hari-hari, Qul huwallah, amal. Bila berlaku benda yang macam itu, kita baca Qul huwallah pada orang yang jalan tu. Mudah-mudahan sembuh. Bukan Qul huwallah tu yang sembuhkan. Yang sembuhkan tu Allah. Yang sembuh, yang keluarkan jin sebagainya itu Allah, bukan Qul huwallah tu. Bukan bacaan kita tu, tapi usaha kita. Jangan usaha benda salah. Bagi ambil itu, buat semah, buat penyembahan sebagai puja-puja tu tak boleh. Itu lagi jin tu nanti dia jadi dan berkembang begitu. Kita hormat pada dia, bos kita kata tanya kan. Itu tak boleh. Ini makanan bos jual, ini mana boleh. Ini sama-sama untuk kita fahamkan diri kita dan juga masyarakat. Baca Al-Quran. Apa kita hafal? Fatihah. Baca. Sahabat Nabi, ini kisah. Sahabat Nabi utuskan sahabat ini untuk dibuat risikan, spy. Ada dalam 10 orang lebih kurang. Ada di satu tempat lah di kawasan Batu Tengah. Macam kita ni pedalaman hutan kan. Kalau di tanah Arab sana pedalaman itu gurun pasir. Buat spy. Sebab di ada berita sampai pada Nabi, di situ ada kuasa musuh Islam lah, dia nak hancurkan Islam. Jadi sahabat ni 10 orang lebih kurang kena pergi spy, kena pergi intai. Apabila dia mulai daripada tempat dia mengintai tadi, dia spy tadi kan, dia boleh balik ke Madinah. Bekalan-bekalan makanan ni kehabisan. Sebab tak jangka asalnya misi itu 2 minggu. Jadi buat makanan 2 minggu. Memanglah 2 minggu pergi, balik 2 minggu lagi, habislah makanan. Sebab makanan dibawa itu untuk 2 minggu. Pergi saja tu. Jadi nak balik makanan dah habis. Jadi bila nak balik tu tadi, sahabat ni jumpa satu perkampungan orang Badui. Memang pemahalam sini paling jauh ke mana? Yang 8 jam dari situ. Apa? Mengadat di situ. Contohlah lebih kurang macam itulah. Si Ipas di kampung tu tadi, sahabat Nabi, dia 10 orang tadi cadanglah singgah di situ, nak minta lah sikit makanan. Kalau perlu bayar. Orang pun ada waktu juga. Baik. Sampai di kampung tu minta makan, tapi dia punya ketua kampung, Masya Allah, kadakutnya 14 setan. Haji Bakir berjanji kadakut betul. Sahabat Nabi ni tak apalah, sabarlah. Jadi dia orang bantilah kuda ni dekatlah dengan kampung tu, tak jauh, banti rehat. Kebetulan ketua kampung tadi kesurupan karena sambut diri. Tiba-tiba kena sambut diri. Macam-macam pawang untuk bomoh dia cuba dah. Yang pergi serapah itu mamang tanah semua dah batu. Jin itu tak keluar lagi. Jadi anak buah kampung ni tadi, penduduk kampung ni tadi datang jumpa sahabat Nabi yang 10 orang ni. Mintalah kalau kata dia orang boleh tolong. Jadi sahabat Nabi ni, ini tengok pandai tak pandai. Boleh kami tolong, tapi syaratnya seekor kambing. Kan lapar tadi kan, minta lapar seekor kambing. Jadi anak buah kampung ni tadi, anak buah ketua kampung ni kata, boleh tak apa, kami boleh jamu makan.
jangan risau. Yang penting ketua kampung kami sambung. Boleh? Jadi sahabat ni tadi pergi dekat ketua kampung yang ada sambut jin tadi. Tahu apa dia baca? Dia baca Fatihah saja. Dia ambil satu ayat, contohlah lebih kurang. Dia baca Fatihah, bagi arah ketua kampung minum, sambung. Bukan kerana Fatihah, bukan kerana ayat, tapi kerana iman. Kerana yakin Allah Ta'ala akan sembuhkan. Tapi jalan itu kena betul. Baca ayat. Dia baca tadi Fatihah saja, sembuh. Jadi bila diorang habis di kampung tu tadi dah dapat jamu makan lah. Singkat cerita dah balik ke Madinah. Cerita pada Nabi. Nabi ketawa. Bila Nabi dengar kisah tu, Nabi ketawa. Tak adalah kawan dia tak dia tu, tapi Nabi senyum, Nabi ketawa. Nabi ketawa, ketawa Nabi ni special. Nabi ketawa macam ni. Dia takkan bunyi suara macam gitu. Taklah yang dulu dia tak pukul tu. Kan? Itu ketawa dia tak, ketawa Nabi tak. Ketawa Nabi ni nampak gigi. Dia tak ada bunyi. Dia tak ada Nabi ketawa. Itu hebatnya Nabi kita, dia boleh tahan. Ketawa pun boleh tahan. Kita ketawa susah nak tahan. Kan beza kita dengan Nabi. Baik. Ringkas cerita dia. Jadi jalan yang sahabat buat tadi betul. Dia baca ayat. Dan itu yang dia yakin. Percaya. Dia baca. Itu juga kalau berlaku di sini. Jadi jangan risau-risau. Kena panggil bah. Kena panggil itu, kena panggil ini. Jangan. Kita pun boleh buat sebenarnya. Semampu boleh. Tapi kita kena tawakal. Jangan kata aku hebat, aku boleh. Jangan. Itu silap. Kita mudah-mudahan kata. Tapi kalau tak sambung, terpaksa juga lah kita panggil yang lebih pakar. Macam tu. Kita kan ada diri. Kita usaha dulu. Perlahan-lahan. Begitu. Baik. Yang kedua, mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan jadi murtad. Macam mana cakap menjadi murtad ni banyak. Dia kata Allah bukan Tuhan, Quran tu tak betul. Contoh, Nabi Rasulullah bukan Nabi. Contoh tu cakap-cakap yang tak boleh tu. Dia boleh jatuh, hilang, dia jadi murtad. Yang seterusnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan jadi murtad. Contoh apa? Pergi puja itu, pergi puja ini, sembah itu, sembah ini selain Allah. Ada tak boleh? Nampak patung, dulu pada patung, ada tak boleh? Jadi jangan dibikin. Sebab itu perbuatan-perbuatan yang salah. Kita kena jaga. Tapi kita bukannya dengan erti nampak kita nampak cakap. Tak boleh. Sebab itu sembahan orang lain. Islam tak ajar kita kekerasan. Betul? Betul untuk sendiri. Kita sendiri kan, masyarakat ada juga yang Islam, ada juga yang Kristian, ada juga yang mungkin bukan Islam, bukan Kristian, sendiri betul. Tapi boleh tak kita nak pergi hancur, pergi serang dia punya rumah ibadat? Tak boleh. Sebagaimana kita tak nak dia orang serang kita punya masjid, runtuhkan, bakar, robohkan ke, seperti juga dia orang tak nak kita robohkan tempat dia orang. Jadi kita hidup harmoni. Islam tidak pernah ajar pada penganasan. Yang kita nampak di luar negara itu, dia bertopengkan Islam, dia guna nama Islam, padahal dia bukanlah bercirikan dengan ciri Islam. Dia tak bawa pun nilai Islam. Nabi kita bila pergi berperang, dia akan pesan pada sahabat, jangan bunuh orang lemah, orang tua, jangan cederakan perempuan, jangan pukul anak-anak, jangan bunuh binatang-binatang supaya kita jalan dengan. Kan bila pergi perang, kan pindah satu tempat. Jangan bunuh binatang melainkan yang halal dan untuk dimakan sahaja. Itu pun kena minta izin. Kalau ada dia punya tuan dia, kita bayar. Bagi betul-betul yang halal. Macam tu. Jangan kita nampak kambing rampas, jangan. Itu maksudnya tu. Itu Nabi ada. Tumbuhan. Kalau tumbuhan pokok dia tak menghalang jalan kita boleh limpas saja, jangan sabar. Ini semua dipijak, semua dihancur sebagainya. Dan jangan hancurkan rumah ibadat selain Islam. Itu Nabi punya pesan. Walau perang sekalipun, situasi aman lagi tak boleh. Aman sekarang jadi kan? Lagi tak boleh buat. Perang pun, situasi perang pun tak boleh hancurkan rumah ibadat yang selain
Islam, mana gereja atau sebagainya kita tak boleh hancurkan. Ini kan pula situasi dalam keadaan aman macam ni, lagi tak boleh. Itu Islam. Itu Islam. Kita kena menghormati orang. Kalau nak kita dihormati, kita kena menghormati orang. Begitu. Walaupun dia kan Muslim, mungkin ada dalam keluarga tuan-tuan kan, mungkin tuan-tuan dah masuk Islam, tapi mungkin ada adik ke, abang ke, saudara ke, sepupu ke, pada dan yang lain sebagainya, mungkin ada yang belum Islam. Jangan kutuk dia, jangan hina dia. Seperti mana kita tak nak dia hina kita, begitu juga kita jangan hina dia. Begitu. Itu Islam. Islam ni agama selamat, agama sejahtera. Sebab bila kita buat begitu, takut-takut kita termasuk dalam perbuatan. Itu masalah. Baik, seterusnya. Selesai, baru kita masuk ni. Baik. Selesai yang tadi tu. Agak panjang sikit tapi tak apa, boleh kita sama petang kan. Baru 2 minit kita ngomong lagi, insyaAllah. Ada setengah jam nanti sebelum kita makan. Kami diberi faham jam 12 kita balik. Sebab mau makan, kemudian mau siap untuk salat zuhur sebagainya kan. Yang perlu nanti kalau kita lihat sekejap, mana nak tidur tidurlah sekejap. Tapi jangan tidur sampai jam 5 petang. Itu kelas ajak namanya tu. Dia siang hari ni rahsia Rasulullah. Kenapa Rasulullah sehat? Siang hari Rasulullah ada tidur sekejap. Waktu siang Rasulullah ada tidur sekejap. Walaupun 5 minit, walaupun 10 minit. Sebab Nabi sebut apa? Syaitan dia takkan tidur waktu siang. Waktu siang dia takkan tidur. Dia akan usaha keras untuk nak menyesatkan kita. Jadi sebab itu kita tak mau bersifat macam mana sifat syaitan. Waktu siang kita tidur sekejap. Jangan tidur daripada jam 8 pagi sampai 5 petang. Itu tak boleh. Dia faham kan? Sekejap saja. Contoh waktu zuhur macam ni kan. Habis kita dah solat zuhur sekarang, tidurlah sekejap 5 minit, 10 minit, balik sekejap. Lepas tu kita pakai balik. Kita aktiviti balik, buat balik kerja dan sebagainya. Tentu mana yang mengantuk sangatlah, mana yang tak mengantuk tak apalah. Begitu. Baik, kita tengok berkenaan dengan apa? Bersuci. Taharah. Ini kita kenali ini dengan ada minum. Kalau tak boleh sudah. Dia grease dia tu kurang. Okey, ni kita boleh lagi. Mungkin ramai pun dah tahu ni. Pertama, air. Ni hukum air. Kita nak buat ibadah, kami kena jalan lah, baru semangat sikit. Yang tadi itu kita duduk pun tak mau. Ini perlu jalan sebab kalau tak dia ngantuk. Okey. Bila nak buat ibadah, pertama kita kena pastikan air yang kita gunakan nak bersuci, berwuduk ke, mandi wajib ke, cuci baju ke, mesti air itu air mutlak. Apa dia air mutlak ni? Dia 2 syarat. Dia tu suci, air itu sendiri suci. Air itu sendiri suci. Suci ni makna dia tu bersih dan boleh menyucikan yang lain, makna boleh membersihkan benda lain. Itu panggil suci dan menyucikan. Mana kita nak dapat sumber air mutlak ni? 7 sumber. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita 7 punca kita boleh cari. 3 datang dari langit, 4 daripada bumi. 3 yang langit ni apa? Air hujan. Semalam kami fahamkan malam tadi sini hujan kan? Itu air suci. Yang kedua, kalau dari langit air salji. Pernah ke sini? Boleh. Tapi kalau kata takdir ada salji sini, air itu suci. Yang ketiga air embun. Nanti memang ada. Pagi-pagi kan? Pagi-pagi. Ini pun amalan kesihatan. Ambil air embun tu bikin mandi. Sapu lah maksudnya, sapu badan. Tapi air embun yang sebelum subuh tu, jangan air embun jam 9 pagi. Itu nampak sangat kita bangun lambat. Okey, baik. 4 daripada bumi, apa dia? Pertama, air sungai. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air telaga, perigi.
bori ke apa yang kita ini kan gali keluar. Yang keempat, mata air. Contoh, ada orang buat pembinaan Pan Borneo atau sebagainya kan ada potong bukit. Bila potong bukit, daripada bukit itu keluar air. Itu mata air dia panggil. Kalau tinggi ini kita gali, mata air ini mungkin dia terpancar sendiri. Mungkin dipancar sendiri. Itu mata air. Baik, itu 7 sumber. Sekarang ini sumber itu semua kita masukkan ke dalam pipa air. Jadi air mutlak ini kita kena pastikan betul-betul supaya bila kita buat wudu, kita buat mandi, kita buat mencuci, benda itu air itu mesti air yang mutlak. Sebab pakaian itu kita mau pakai untuk solat. Wudu itu memang untuk solat, mandi itu untuk kita nak solat. Begitu. Yang kedua, air musyamas. Ini payah berlaku di sini. Biasa di tanah Arab. Air musyamas ni macam mana? Air itu disimpan dalam tangki besi. Tangki plastik tak? Kan? Tangki macam tu kan? Di tangki besi. Kemudian tangki itu pula diampai di udara terbuka. Maksud macam contoh macam ni lah. Kemudian di negara yang memang iklimnya panas. Negara panas ni dekat mana? Kita sini kan? Dan di tanah Arab yang kering itu, yang padang pasir itu, tanam pokok jadi ranting, mati lah maksudnya tu. Itu panas. Di dalam bekas besi, di tengah udara terbuka macam itu, mana bukan tertutup, bukan bawah pupuk, dia terbuka. Di negara panas itu baru jadi air musyamas ni. Air musyamas ni hukumnya macam mutlak juga, sama. Cuma musim panas tu kita tak boleh guna. Jadi beracun. Jadi sakit kulit. Karena tanduk sajukkan dulu baru boleh guna. Itu air musyamas. Tak berlakulah di sini, tak apa, tak cerita pun tak apa, cuma nak tahu tambahan. Yang ketiga, air mustakmal. Mustakmal ni nak kita faham. Air mustakmal bila kita wudu, kita basuh mana-mana betul, muka ke, tangan ke, kepala ke, kaki ke kan. Bila kita basuh, kan ada air menitis. Menitis tu mustakmal namanya. Mana mustakmal ni, dia tu bersih, tapi tak boleh kita ambil balik untuk nak wudu. Itu tak boleh. Tadah balik. Melainkan kalau kita tadah tu masuk balik dekat dalam tong besar, panuh balik. Tong tu sekurang-kurang 200 liter. Kalau tangki macam ni biasa berapa liter? 400 ke 500 lebih kurang kan. Air wudu tadi tadah balik, kumpul panuh dalam sana tu. Baru dia jadi mutlak balik. Tapi kalau kita tadah dapatnya segayung, betul kan? Satu mangkuk, satu bekas. Ni yang kita wudu kita tadah. Yang tadah tu dapatlah satu mangkuk. Itu dia panggil mustakmal. Boleh minum? Boleh. Tapi nak wudu balik semula pakai air? Tak boleh. Itu masuk mustakmal. Yang kedua mustakmal ni, tadi kita minum tadi yang apa? Yang kopi. Ada yang minum air teh atau tidak? Yang itu mustakmal. Kenapa? Ada tak orang ambil air teh bikin mandi? Air putih bikin wudu ada tak? Tak ada. Sebab apa tak boleh? Dia tu suci. Berarti suci kita boleh minum. Tapi dia tidak boleh nak menyucikan. Mana kita nak bikin buat wudu tak boleh. Sebab dia tak membersihkan. Biar air kopi bila kena pada lakit. Masa melakit kan rasa melekat dia mesti air mutlak. Itu kena pastikan tu. Contohlah kita bawa masuk ke dalam hutan dan sebagainya, bakalan kita air kopi. Masuk sudah waktu zuhur contoh. Kan kita cari hasil atau cari salam sultan. Contoh cari payau contohlah. Contoh kan. Bawa bekal air kopi. Memang air itu panuh satu botol. Baik, bila masuk zuhur tak ada air lain, ambil ni lah bikin wudu. Boleh tak? Tak boleh. Habis jalan keluar kan macam mana? Cari air jauh, sumber sungai mungkin jauh lagi. Jadi boleh tayamum, bukan tom yam kan? Bukan tom yam. Tayamum ni pakai jabu. Nanti ketika kami tunjuk. Lepas zuhur sekarang kami tunjuk macam mana yang tayamum. Sebelum zuhur ni kami tunjuk wudu dulu lah.
Selepas zuhur sekarang kami tunjuk macam mana tayamum. Pakai dagu, kita ambil, kita sapu muka, sapu kanan kiri. Dia bukan pakai dagu. Tanah lah. Yang ketiga, air mutan najis. Mutan najis ni air yang bercampur najis, bukan air najis ya. Apa beza mutan najis dengan air najis? Beza dia, kalau air najis, air kami kita tu itu memang najis, dia keluar tu najis lah. Itu air kami, itu air najis. Mutan najis ni asal dia bersih, tapi jatuh dekat dalam dia najis. Contoh, kita tak ada air di rumah satu kali, tiba-tiba besok tu kita tengok dalam tu mati sudah sampai cicak dalam tu. Bangkai cicak tu najis tak? Bangkai cicak tu najis, betul? Najis kan? Kotor kan? Pada najis masuk dekat air yang kita tadah tadi. Jadi air itu apa hukumnya? Jadi mutan najis. Air mutan najis ni kita nak minum pun tak boleh. Sama sanggup nak minum. Tak ada kasar apa pasal. Buang saja lah bangkai itu, air itu dihuna. Hukum dia tak boleh begitu. Sebab kalaulah najis itu jatuh dekat dalam bagas yang tanahan air kita ni tadi, yang mana jumlah air itu kurang mana bawah dari 200 liter. Jadi air ni tadi walau jatuh najis, walau sikit sekalipun, air itu jadi hukum mutan najis. Contohnya kita bayangkan tangki itu katalah 400 liter. Air memang tangki itu besar, tapi airnya tinggi ni dah. Lebih kurang 2 bati lah dalam tu, lebih kurang. Memang tangki itu besar, tapi airnya banyak ni dah. Adakah air itu 200 liter? Tak. Jadi dia istilah nama dia dua pola. Disebut dua pola, istilah adalah payah nak sebut tu, disebut 200 liter. Kalau bawah dari 200 liter jatuh dekat dalam tu najis, maka air itu kita tak boleh guna sudah untuk wudu, untuk mandi, untuk basuh. Yang boleh kita guna, ambil air itu jiru standar, boleh. Ambil air itu siram pada kita punya muka, itu boleh. Jangan bazir, buang saja bos. Bazir pula. Air itu banyak lagi beberapa lain, siram pokok dan sebagainya boleh. Tapi kita nak buat mandi kepada berair boleh tak? Tak boleh. Itu mutan najis. Boleh faham kan? Tapi kalau dah air itu limpas dari 200 liter, bukan mililiter, liter banyak ni, 200 liter, mana satu tangki itu penuh. Kalau jatuh dekat dalam dia najis sikit. Contohnya apa? Seekor burung mati dalam tu, tikus kan? Berubah tak warna air? Air tu banyak, najis ni sikit kan? Berubah tak warna air? Tak berubah. Bau air berubah tak? Ada sikit tu. Tapi biasanya taklah, sebab najis tu sikit sangat, kan? Air tu banyak. Apa lagi? Warna air berubah tak? Mata ubahlah sikit sangat. Macam mana nak buat? Cendol najis itu saja buang. Air itu masih boleh pakai, dia masih mutlak. Sebab apa? Air itu sendiri limpas dari 200 liter. Ada 200 liter tak lebih. Dia panggil banyak. Tapi bawah 200 liter dia panggil sikit. Sebab tu kalau kita tak ada simpan air di rumah, kalau yang bakas kita tu bawah dari 200 liter, pastikan tutup. Bila mau guna saja ambil, sekarang tutup balik. Ini sama-sama pesanan, supaya kita jaga kan. Sungai dekat bosan tak apalah. Yang mana yang tak sanggup turun sungai jam 12 malam, sudahlah galak, takut ada lagi yang ini. Kan? Kalau macam ni sudah. Macam mana nak buat? Tu satu benda kita kena fikirkan juga. Jadi bila air kita tu yang kita simpan, kita tadah di rumah, kurang dari 200 liter, satu mandi ke apa kan, tempayan ke contoh kan, pastikan tutup. Bila mau guna baru buka, jangan tutup kan. Tapi kalau tangki basah macam tu, airnya penuh tak apa, tak tutup tak apa, tapi bagus tutup juga. Bagusnya tutup, kita jaga. Baik, itu air mutlak. Boleh faham air mutlak tadi?
Hukum ni kita akan jaga betul. Sebab ni kita akan guna. Air ni memang alat yang penting untuk konsumsi. Okay, next. Tengok lagi. 3 jenis najis ni pun kita kena ada yang juga bab ni. Sekeliling kita banyak kuyuk kan. Sini panggil kuyuk kan. Guna tu lah. Kasut. Okey, baik. Baik. Najisnya itu ialah dipanggil najis berat, najis berat. Bukan makna binatang tu kita timbang berat, bukan. Najis berat ni maksudnya buat cara nak bersih dia tu agak susah sikit. Agak susah sikit. Jadi macam mana bosas? Keliling aku ni penuh banjir ni. Macam mana mau buat? Baik. Kita kena pastikan kalau alatan kita tu selipar ke apa, tak kisahlah yang sekeliling rumah kita, rumah orang tak payahlah, di rumah kita ataupun sekeliling masjid kita memang kena kami, memang kena kancing ataupun memang diberi hanya di situ, diberaknya kat situ. Jadi macam mana cara kita nak bersihkan? Cara bersihnya ialah kita pertama buang najis dulu. Contoh ada air kami sini, contoh. Kat sini ada kami anjing, ada air kecil anjing. Macam mana kita mau bersih? Pertama, kita ambil kain, pindahkan dulu najis itu, buang dia dulu. Tapi ada kesan kan? Kesan itu saja yang tinggal. Jadi macam mana nak buat? Ambil air tanah, girus. Sebab dia kena dengan air tanah. Sama juga dengan yang babi, sama. Sini babi panggil pun, minta maaf. Sama, anjing dan babi sama. Ya. Jadi kita girus tempat tu tadi kan, najis tu kita dah buang. Contoh ada berak di situ kan, kita sodok dulu buang. Ada kesan kan? Jadi kesan tu kita girus dengan air tanah. Gosok-gosok sikit. Kemudian baru jirus dengan air mutlak yang kita sebut tadi. Dia dah ambil satu bati kita jirus. Yang penting air itu mengalir habis keluar dengan tanah-tanah itu keluar. Contoh, kena pada kita punya selipar, kasut, kan? Digigit dengan, ataupun di kancing situ supaya tak salah dia buang aja di situ. Kena pada kita punya, ataupun kita terjunyak, kita terpijak. Najis dia kan? Tai dia tu. Baik. Macam mana nak buang? Buang dulu dia punya najis tu. Salah satu cara dia, kalau kena kat tapak kasut, kita pergi arah rumput, kosok dulu. Gesek di rumput, jadi dia najis dia yang basah-basah tu hilang sudah. Tinggal kesan-kesan saya lagi. Kita ambil air tanah, girus pada kita punya kasut tu tadi, gosok. Supaya dia bercampur-campur dengan air tanah. Macam mana nak buat air tanah? Senang kan? Ambil mana-mana tanah, bubur dekat dalam gayung, bubur sikit, supukan lebih kurang, campur dengan air. Jadi dia jadi air tanah. Kemudian kita jirus di arah kita punya kasut tadi, gosok. Sudah gosok tu, baru kita bilas. Dia jadi bersih, suci. Ini juga kain kita, seluar kita. Kalau kena yang dua ni tadi, babi dan juga anjing. Yang peranakan ni macam mana Ustaz? Contoh, babi campur dengan kambing. Kami panggil nama dia babi. Contoh. Kan? Contoh lah. Yang bapak dia babi, yang induknya kambing. Kan? Dia punya air mani dan sperma dan tu. Kan sekarang ni kan macam-macam teknologi, dia boleh campur-campur macam-macam kan. Itu masalah bahaya juga tu. Jadi anak tu lahir, kita katalah anak itu nama babi. Jadi babi ni hukum dia macam bapak dia. Hukum dia ialah tetap najis. Sebab dari segi hukum, najis campur suci, dia tak akan jadi suci. Najis campur suci, dia jadi najis. Halal campur haram, dia tak akan jadi mihailam. Tahu? Halal campur haram, dia jadi haram semua. Contoh kita goreng mie, kan? Sikit saja bahasa satu penutup samsu arah semua. Mie itu satu kawah.
Arak tu satu penutup, dapat saya. Apa jadi satu kawah tu tadi? Haram. Banyak apa? Sikit je tu aja. Habis hilang. Boleh faham kan? Itu kaedah dia begitu. Dia tak boleh campur. Atau contoh, sudip wali. Sudip ke wali ke pinggan ke yang pernah digunakan untuk masak daging ni, contoh. Contoh kan? Kita nak guna balik sudip wali itu untuk masak ayam. Contoh masak daging, contoh. Masak daging kambing tu, bukan kambing, kambing. Kambing betul tadi. Contoh, kita nak buat kari. Sudip wali tadi macam mana nak buat? Sama. Ambil air tanah, basuh, mana gosok dia dengan air bercampur tanah. Kemudian kita tirus balik, bilas balik. Suci sudah, baru masak kambing. Jangan sudah masak kambing itu baru kita cuci dengan tanah, tak boleh. Dia jadi daging kambing itu jadi najis. Tak nampak pun Ustaz. Iyalah. Sebab benda tu bukan cerita nampak tak nampak, dia cerita hukum. Yang nampak confirm dah najis. Sedangkan yang tak nampak tadi kita boleh kata najis, sehingga pula yang tak nampak, yang memang nampak betul lagi lah najis. Begitu. Boleh nampak kan sama sangat tu? Yang kedua, najis mutawassithah. Ini banyak. Kita punya kami kan sama lah. Kita punya air kencing, kita buang air kan, kita pergi masuk tandas, kita buang. Itu dipanggil najis mutawassithah. Jadi najis mutawassithah ni macam mana cara nak bersih dia? Kita kena jirus sampai hilang bau, warna, rasa. Rasa ni jangan ambil pakai lidah. Gila mesin-mesinnya je tu. Jangan. Kita rasa pada jari. Laki dicap lagi ni. Tu ada lagi tu. Contoh. Nampak warna kuning-kuning macam tu. Ataupun bau, Masya Allah. Contoh. Tu ada lagi tu. Jadi tiga ni kita kena buang. Macam mana cara nak buang? Wajib pakai sabun tak? Tak wajib pakai sabun. Tapi kalau ada sabun lagi baik. Macam tu. Sekurang-kurang air mutlak. Air mutlak tadi kita jurus, kita gosok, kita basuh, kita kunyuh sampai rasa tak ada sudah, laki-laki tak ada sudah, kasar sudah. Kita apa ni? Bau tak ada sudah. Warna memang hilang dah. Tak ada lagi kuning-kuning. Apa sih? Boleh nampak kan? Dipaham kan? Boleh. Tak kisahlah, sama lah. Kucing ke apa ni? Kancing kucing ke sama. Yang penting bukan daripada dua ni tadi. Maka dia dipanggil najis. Boleh nampak kan? Simple ke susah? Simple saja kan? Yang ketiga ni najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis ringan, bukan kita timbang dia 1 gram, bukan macam tu. Najis mukhaffafah ni hanya air kencing bayi laki-laki yang umur dia bawah 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun tak boleh sana. Laki-laki saja, yang perempuan tak. Bayi laki-laki saja. Ini khususnya orang laki-laki ni, special sikit. Tapi orang tak banyak marah. Orang perempuan special juga. Bayi yang laki-laki ni umur dia 2 tahun, mana budak dah umur bawah 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun tak boleh dah, bawah 2 tahun. Laki-laki, syarat dia laki-laki. Yang mana, ini syarat ketiga. Dia tak makan yang lain melainkan minum susu ataupun minum air kosong. Susu tu tak kisahlah, susu ibu dia kah, susu lambu kah, susu kambing kah. Yang penting susu ataupun air kosong, air masak. Tapi kalau budak umur 1 tahun makan apa? Spaghetti. Contoh. Makan apa? Mi goreng ke, kari pap macam kita makan tadi kan, contoh. Dia pun buang air kencing. Memang umur dah 1 tahun, tapi dia tak jadi dah mukhaffafah ni, dia jadi mutawassithah. Apa beza dia? Beza dia, ni kena jirus. Mutawassithah ni kita kena jirus, tu cara bersih dia, jirus, basuh, gosok begitu. Tapi mukhaffafah ni bukan jirus, sabur, rendis. Kan beza? Contoh sebagai contoh. Ni kain. Bayi yang laki-laki ni tadi katalah umur dia 1 tahun.
Dia tak makan lain, mereka minum susu saja, sama ada minum susu anak mamanya ataupun minum susu lambu, bukan susu kambing, susu lah. Baik. Kemudian dia terkancing kerana dekat kain ni. Baik. Kita tengok mana arah yang kena. Katalah contoh. Daripada lebar-lebar kain ni, dia kena di hujung sini. Contoh. Apa nak buat? Kita ambil air, yang penting air tu mutlak lah, dipayarkan. Tak wajib jirus, gosok-gosok, tak wajib. Yang wajib kalau dia dah jatuh dengan wasitah ni. Mukhafafah ni cara dan cara ambil air tu rejis. Yang penting rejis kita tu rata. Maka bersih. Kalau ada sekarang kita spray. Dalam spray itu kita simpan air fighter saja, jangan campur sabun, sabun. Air itu saja. Sungguh. Sampai dia rata. Suci sudah, bersih sudah. Itu dipanggil mukhafafah. Simple, mudah cara dia punya bersih. Sebab tu panggil mukhafafah, ringan saja. Itu beza dengan mutasitah. Mutasitah kita kena jurus. Contoh dengan kain ni kena kami anak tak salah laki-laki ke yang perempuan ke, kena kami dia. Tapi dia dah, yang laki-laki kita dah makan lah, macam-macam dia makan. Air kopi pun dia minum, contoh. Padahal mustahil, contoh kan. Jadi tak kami kena dekat kita punya kain. Yang tu kita tengok. Dia bukan minum susu lagi sudah. Dia makan sudah. Ya, dia makan sudah. Tak salah makan apa pun, makan macam kita pun mungkin. Ya? Contoh apa? Udang galah ni makan. Contoh setahun makan lagi. Contoh, ni buat contoh saja ni. Ya? Mana lah tahu kan? Makan spesial lagi dia udang Memang ada kan? Memang ada. Tak apalah, ini buat contoh saja ni. Makan ikan lagi. Ikan lagi. Jadi air kencing itu macam mana kita nak buat? Kena jirus. Dia masuk kategori yang najis pertengahan ni. Jadi kena jirus. Kalau yang bawah ni minum susu saja ni. Itu apa beza dah? Simple kan? Okey. Jadi senang dia. Walaupun najis yang ni, kita sucikan dia dengan cara jirus, boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah pun. Bukan mesti kalau najis saja tak. Tapi kalau kata kita jirus pun boleh. Ini cerita untuk memudahkan. Kerana pula musim tak ada air, sungai pun kering. Walhamdulillah lah, kita tak minta. Ya? Air itu terhad sangat. Habis macam mana nak buat? Tadi dah ada dah bayi laki-laki kita terkambing di ujung sini. Kita tengok dia minum susu saja, dia tak ada makan ikan pun dia tak makan lagi. Contoh kan? KFC ke apa dia tak makan lagi, minum susu saja. Maka dia kena air kencing di sini tadi. Okey, kita nak jimatkan air kan. Jadi kita pakai yang mudah ni tadi. Sebab kan umur dia bawah 2 tahun, dia hanya minum susu. Jadi kita ambil, kita jurus, kita rajis. Rajislah dia, rajis sempur ke? Boleh. Boleh beza? Boleh nampak kan? Ada 5 minit lagi. Ya, kita tengok next. Boleh tak ni? Satu lagi. Sempat tu? Wudu. Okey. Kita tengok yang ni tadi, ada kecil. Pada satu, betul. Okey, ni ada kecil. Ada kecil ni apa? Senang nak faham? Ada 5 minit lagi kan? Segala perkara yang membatalkan wudu. Kubul ni kemaluan depan. Dubur kemaluan belakang. Tempat keluar air kencing, tempat keluar pinang. Itu beza. Kubur depan, dubur belakang. Ya. Kalau keluar sesuatu, walaupun yang keluar itu cacing. Contoh kita ada wudu, keluar cacing. Contohlah kan, contoh. Batal tak wudu? Batal. Kena ambil wudu tadi. Keluar kantut, memang batal. Itu semua faham. Ya, lepas dah ada wudu, kita kencing. Batal tak wudu? Batal. Simpan boleh. Itu keluar satu. Yang kedua, menyentuh kulit perempuan yang ajnabi tanpa melapik. Contoh, suami sentuh isteri. Kita ada wudu, kita sentuh tak berlapik, sentuh terus macam ni. Mana kulit ke kulit. Kita ni ada wudu ni, ataupun dia ada wudu, tak payah salah masalah apa, yang penting ada wudu. Kita sentuh tak ada lapik ini, maka kena punya ambil wudu tadi.
kena mengambil wudhu balik semula. Sebab dikira batal. Atas kecil tu. Okey, adik-adik duduk dengan tenang. Sikit lagi. Sikit saja lagi. Lepas tu, kalaulah kita sentuh untuk melapik, kita tunggu. Kita panggil dia, kita cuit dia di bahu contoh. Kan ada lapik kain kan? Kena ambil wudhu balik dah? Tak perlu. Sebab ada lapis. Ada lapis kulit. Ini kalau kata kulit ke kulit, bukan. Boleh ibu sekalian? Tapi ini gurau-gurau suami isteri. Biasanya sudah ada wudhu ni lah, dia suka cuit-cuit ni. Tak apa gurauan. Okey, betul. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapis. Tapak tangan ni belakang tak patah. Contoh, kita ada wudhu, anak pampers dia panas sudah. Isteri kita kata, bang, tukar lapis, tukar pampers. Kita ada wudhu ni tadi, sayangnya. Sebab kalau kita sentuh ni tadi menyentuh ni, ada satu lupa ke sini. Menyentuh kemaluan. Okey, ada. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa lapis. Kita menyentuh kemaluan sama ada kemaluan kita ataupun kemaluan orang lain. Anak lah contoh. Jangan orang lain, kita sebut anak. Jauh saja itu. Ini tak bagus. Buat tuan. Kita pun hantar dia ke tandas. Kita basuh. Inilah cibuk kan? Kita basuh. Mesin basuh tu kita gosok macam ni. Sentuh kemaluan dia. Batal tak wudhu kita? Batal. Melainkan kalau kita pakai lapik. Ambil sarung tangan. Tangan kata. Jangan sarung tangan apun tu. Niatkanlah. Kata-kata. Tangan kata. Contohlah. Ataupun kita ambil kain. Kita balut tangan pakai kain. Kain kotor atau kain basahan kan? Basahan. Jadi kita penyurus. Kita pun cebuk anak kita tu tadi. Adalah lapik. Batal tak wudhu? Tak batal. Sebab ada lapik. Sama juga dengan kemaluan kita. Sama lah. Begitu. Yang keempat, hilang akal. Kita wudhu jadi gitu. Batal tak wudhu tu? Batal. Kalau dia jadi wudhu, dia jadi gila. Lepas tu dia sadar balik. Maka wudhu tadi kena ambil balik. Sebab dia dah hilang akal sebab gila. Atau dia ada wudhu, dia tidur. Tidur kalau duduk macam tuan-tuan sekarang, macam ibu-ibu sekarang, itu tak batal wudhu. Walaupun tidur itu berkaruh gitu. Betul. Tapi tidurnya duduk macam ni. Mana dua-dua punggung ni di lantai. Dia sampai di bawah. Dua-dua punggung ni kena di bawah. Itu tak batal wudhu. Tapi kalau katalah tidur itu mengiring, terletak menyerap. Menyerap kan? Okey. Ataupun bersandar. Sandar arah kursi. Contoh kan? Batal tak wudhunya? Batal. Sebab tu ayah-ayah kena ingat. Musim khutbah, waktu bila yang paling syok sekali tidur. Khutbah lah. Kan? Saya tidak. Musim khutbah ada orang yang bersandar di dinding. Ini hati-hati. Bila dia bersandar, kalau punggung dia masih dua-dua di lantai, okey. Tak batal. Tapi masalahnya bila dia bersandar, singit. Terangkat sebelah. Apa kan? Bila dia bangun, bila qamat, Allahu Akbar, baru dia bangun. Wudhu dia batal. Kena punya ambil balik. Jadi keringat tidur tak salah. Tapi jangan tidur lah. Bagus. Khutbah kita dengan betul, jangan tidur. Ini ceritanya yang jadi batal ini. Ini kan pula kalau tengah-tengah ada wudhu, khutbah tu tidur itu sampai menyerap pada depan. Contoh itu lagi lah. Okey. Bila orang tu kita kata dia tidur, ni mau tanya ibu-ibu. Kalau ayah-ayah di depan ni tidur, macam mana kita tahu dia tidur? Tidak tanya ibu-ibu. Tak salah mana-mana pun. Mana? Wah sikit je Pak. Wah sikit. Sikit ya. Kan kepaon. Kita apa?
Kalau ayah nak tahu ibu tidur macam mana? Apa tanda dia tidur? Ngorok. Ha, Ngorok tu. keluar sudah. Oh, gitulah. Tidur ni tak semesti kena sampai tahap tu. Ya. Apabila dia dengar bunyi tapi dah tak faham dah, itu tidur. Jadi kalau dalam ni dengar bunyi suara tapi tak faham dah apa yang kami cakap, maksud dia apa? Maksud dia apa tu? Ha. Tidur tapi mata jaga. Ya? Ha. Tidur sama. Lagu rawan dia lah, kurang-kurang. Boleh kami belum kan? Itu maksudnya apa? Bila kami cakap dah tak faham dah tu, maksud dia tidur tu. Sebab maksud tidur tu apa dia? Dia dengar suara tapi dah tak faham dah. Dengar suara tapi dah tak faham, itu tidur. Itu permulaan tidur tu. Jadi kalau sampai tahap macam tu, kita ada wudu sampai tahap macam tu, baring pula dia tahu bukan duduk macam ni. Baring kalau duduk macam ni tak apa, itu dimaafkan. Sebab tu wudu tu masih ada, tak perlu ambil lagi. Tapi ni di baring sandal dan sebagainya kan, kalau tangga merah kan saya sah. Dikira batal wudu dia. Kenapa? Dia sudah dikira tidur, dan tidur itu dalam keadaan bukan duduk. Tidur dia dalam keadaan lain, itu batal. Tapi tidur duduk tak batal. Kan orang tidur duduk macam ni, dia boleh tidur 10 jam. Ada tak sampai 10 jam? Orang tidur nyenyak betul. Mati ke sudah cukup. Itu asas dia. Sebab dia tidur macam ni tak batal tak batal wudu. Faham sudah anu tu kan? Boleh gunalah insya-Allah. Habis kita masuk pada bab wudu. Ini sana dan kami nak tunjuk. Boleh? Ada bandi dadah kan? Boleh kan? Mangkuk ke apa ke? Besen ke? Sebab nak keluar kadang berpindah pula, nak makan lagi. Jadi kadang-kadang sini sajalah kita tunjuk. Kejap lagi kalau ada wudu cara macam ni, boleh semua? Kami tunjuk contoh dulu. Wudu yang bagaimana kami belajar daripada tuan-tuan guru, dan kami ijazahkan di sinilah untuk amal. Kami tunjukkan di sini untuk amal. Okey, boleh. Satu botol air saja. Satu botol air mineral. Okey. Ini kiranya kalau air itu kekurangan, yang ada hanyalah sedikit. Macam mana mau wudu tapi sempurna? Wudu tapi sempurna, tapi air itu sedikit. Biasa kita kalau wudu memang kena basah, kena itu sebagainya kan. Okey, baik. Ini kita tunjuk yang paling simple, paling ringkas. Mudah-mudahan lah kita bersama. Okey, minta izin ya. Okey, pertama sebelum kita wudu, pastikan dulu kita ni sudah sibuk. Mana sudah bersih, sudah istinja dipanggil. Mana tak ada lagi dah kasar kameh ke, kasar najis ke, apa ke pada baju kita, pada badan kita. Mana kalau kata kita nak buang air, kita kena jurus dulu, bersihkan dulu, pastikan. Terus sebelum wudu, jangan dah wudu baru nak pergi kan, batal balik. Jadi 2-3 kali balik kerja. Satu. Yang kedua, pastikan dekat tangan ataupun mana-mana anggota wudu. Anggota wudu ada berapa? Muka, tangan sampai siku, ujung jari sampai siku. Kemudian sedikit bahagian kepala dan juga kaki sampai kuku lali. Semua anggota yang 4 ini tadi tak ada benda-benda yang boleh menghalang air. Contoh yang menghalang air apa? Cat. Contoh yang menghalang air sampai ke kulit, minyak. Contoh yang menghalang lagi kalau yang ibu-ibu, makeup. Makeup biasanya dia ada lapisan minyak. Mahal bos. Makeup tu saja sekali sapu 100 bos. Contoh.
Tak apalah. Tak apalah. Yang penting aku untuk ni nak ibadah. Biar tak hilang 100 pun tak apa. Contoh kan. Dua. Pertama, pastikan tak ada najis. Yang kedua, jangan ada benda menghalangkan air. Yang ketiga, kita kena tahu mana anggota wudu. Muka, tangan sampai siku, kepala, dan juga kaki. Kakinya sampai buku lagi. Itu dia punya sempadan. Sempadan muka di mana? Sempadan muka dari tempat tumbuh anak rambut. Kalau rambut dia tumbuh sini, gondol di atas. Adakah muka ada mula sini? Tak. Muka dia itu mula di tempat yang biasa orang tumbuh anak rambut di mana? Atas dahi kan? Biasa situ. Jadi mula dia muka dia tu dari sini sampai ke dagu. Dagu ni dia pertemuan dua rahang ni. Dan dua rahang pertemuan sini kan? Itu sempadan panjang. Sempadan lebar dari anak telinga kecil ni. Kanan sampai anak telinga kiri. Jadi kita buat bulat. Itulah sempadan muka. Tangan tu senanglah nampak siku di mana kan. Kalau kepala tahu, kepala di atas sini, jangan belakang sini ya. Kepala dia tak semestinya ada rambut. Kepala dia dekat tempurung tu. Kurang agak ni kepala. Kemudian kaki sampai kuku lah. Baik. Kena pegang. Kena pegang mikrofon. Itu tiga. Yang keempat, pastikan air mutlak. Pastikan air mutlak. Bukan air mustamal ke mutanajis ke bukan. Memang kalau dapat kita pegang sendiri. Kalau tak dapat minta tolong orang. Semua ni pun kira banyak lagi ni. Kalau ni nisbah kami lah. Kalau botol macam ni boleh 10 ke 15 orang wudu. Boleh? Boleh. Syarat yang kelima, kita faham apa itu basuh, apa itu sapu. Basuh muka, tangan, kaki. Sapu kepala. Apa makna basuh? Air itu mengalir. Sapu, air tak wajib mengalir. Itu biasa. Pegang tu dulu. Nanti kita tunjuk mana yang kata basuh. Jadi dah tahu asas-asas tu tadi, baru kita mula wudu. Bismillah. Atau mesti awal tadi kan kita dah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu niat dia. Macam mana niat? Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Bahasa Melayu pun boleh. Cuma syarat dia niat ni mesti masa mula-mula air sampai di muka. Kita sebut dalam hati. Yang kita sebut di mulut itu nak bantu saja hati kita ni jangan teringaukan udang galah ke lauk itu. Itu tujuan dia. Itu tujuan kita cakap pada mulut tu. Tapi yang penting kita simpan dalam hati. Musim air mula sampai di muka tu, musim tu kena sebut dalam hati. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Begitu. Tapi ini kita sebut tu untuk dalam mengajar. Bismillah. Pertama, bersihkan kita punya tangan. Sebab apa? Tangan ni, telapak tangan ni utama dia kita akan guna untuk basuh muka, untuk sapu-sapu, untuk gosok-gosok. Jadi kena pastikan bersih dulu. Satu pun boleh, tiga pun boleh. Ikutlah kadar air berapa banyak. Ni kami tunjuk satu-satu saja boleh. Sekurang-kuranglah ni. Yang kedua, kumur-kumur. Air yang sama masuk dalam hidung. Kemudian keluar kembali. Selesai yang sunat. Yang sunat awal, dipanggil sunat awal. Sunat awal ni 3. Basuh tangan sampai pergelangan.
Kumur-kumur masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung, kumur-kumur ni air yang satu sama tu. Masuk kumur-kumur, masuk hidung juga. Apa itu? Jadi jimat bukan mesti buka besar-besar gitu. Sampai buka. Tak perlu. Betul. Boleh faham kan? Baik, kita masuk muka pula. Ini baru gunakan rukun tu. Rukun di depan tu Ni kami sebut saja ni mengajar. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Air ni mengalir tak? Mengalir kan? Ini masuk. Selesai satu. Tangan pun. Dan tangan kiri tangan. Kemudian kita pergi pada anggota kepala. Kepala ini paling selamat kita buat begini. Kemudian kita ambil sunat di tengah-tengah, iaitu sapu tali telinga. So, ibu jari di belakang, tolak. Kemudian tapak tangan dulu. Satu. Ikut alur telinga tu, ibu jari di belakang, kemudian tepuk. Ada sebahagian tuan guru yang ajar sekali ialah akhir. Alhamdulillah, selesai. Bawahnya suku, itu pun sebab tunjuk. Kalau tak, mungkin kurang sikit lagi. Okay? Kalau sendiri buatlah disiplin. Jadi banyak lagi tak air tinggal. Rasa-rasa satu botol ni boleh untuk 5 waktu tak?
Boleh. Mungkin buat ada lebih lagi diminum lagi. Sebab tu kawasan sini ada sungai tak apa. Tempat kami di Labuan air dari Sabah. Jadi agak susah sikit. Sampai nak. Ni. Okey, ini mutlak. Air dalam ni mustahmal. Yang kita belajar tadi kan, bila sudah guna dia nitis, jadi dia jadi mustahmal. Air ni buangnya lah. Ataupun kita jurus pada pokok dan sebagainya. Tapi nak guna balik untuk wudu tak boleh. Yang ni boleh tak? Boleh. Campur-campur tak jadi? Tak ada. Tak ada pun yang keluar masuk balik dalam, betul? Selamat ke tidak? Jadi mudah ataupun susah? Mudah. Amalkan. Ini kami jazah kepada semua. Boleh amalkan insyaAllah. Jadi cukup sampai sekadar itu dahulu. Kita pun masa lanjut sudah. Kita tanya pada usia lah. Kita mungkin boleh makan dulu sama-sama insyaAllah. Dapat makan terus duduk. Dan sedang kita makan kadang masuk waktu azan lah. Masuk waktu azan terus. Mungkin kita kawan amat sikit lah kita orang makan sebagainya kan. Jadi sama-sama mohon maaf. Ambil masa sikit. Tadi janji 5 minit. Ini jadi 4 sudah. Minta maaf sangat-sangat. Jadi selepasnya kadang ambil dah wudu seperti mana yang kami tunjuk tadi. Mudah dan juga simple. Paip air tak perlu buka mangkuk besar-besar. Tak perlu. Buka kecil pun sudah cukup. Boleh tidak? Insya-Allah. Amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.